Oke, insyaallah hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita untuk sifir. Insyaallah hari ini kita masuk kepada sifir, contoh sifir daripada perkataan abada. Abada ya'budu. Page 312. Yang sebelumnya shadaqah yasduqu. Sekarang abada ya'budu. Okey? Dah jumpa? Okey, baik. Kita ambil contoh abada ya'budu terus pada contoh yang nombor 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia. Wahai manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Okey, dalam ayat Al-Baqarah 21 ni ada contoh abada ya'budu. Mana abada ya'budu? U'budu. U'bud. U'budu. U'budu ya ayyuhan nasu u'budu. U'budu di sini ada abada ya'budu u'bud. U'budu. U'budu. Sembahlah. Sembahlah oleh kalian. U'budu. Dari perkataan apa? Abada ya'budu. Berarti dia apa? Termasuk Sifir. Satu. sifir 1A, betul. Wazannya adalah u'budu if'alu. Fa'ala yaf'ulu. If'alu. Berarti dia apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar. U'budu. U'bud kalau satu. U'bud. Abada ya'budu. Kita tasrifkan menjadi apa? Abada ya'budu. Madhi mudhari. Lepas tu Masdar. masdarnya apa? Abdan. Abdan atau abdun. Isim fa'ilnya apa? Pelaku. Orang yang beribadah disebut Abidun. 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 Wala antum abiduna ma'bud. Itu nanti kita ada contoh itu. Ya. Maka abada ya'budu 'abdun wa huwa abidun wa dzaka ma'bud. Ma'bud tu, 'abd. 'Abd tu 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 '
objeknya isim Masdar. bukan isim apa? Maf'ul. Ya. Maf'ul. Ma'budun u'bud. Ibadat. Ibadatun. Ibadatun. Ibadatun dia masdar. Masdar. Tun. Ada tun. Tun. Ibadatun. Tun tu masdar, cik. Okey ya. Jadi dia di sini u'bud. U'budu adalah fi'il fi'il amar. Iman. Untuk mukhatabin, orang ramai. U'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu. Yang telah menciptakan orang-orang sebelummu, agar kamu sekalian bertakwa. Okey, contoh yang pertama. Jelas? Ada soalan? U'budu. Fa'il. Fa'il hum. Antum. Fa'il antum. Antum. Dia tahu. Antum. Fa'il dia antum, betul? Ya, fa'il dia antum. Sebab amar. Jadi antum. Amarnya untuk antum fa'ilnya. Waw al-jamaah itu yang antum. Waw alif. jamaah. Waw alif. Waw alif. Okey? Beres. Beres. U'budu fi'il amar hazaf nun. Hazaf nun. Sebab dia mengikut kaedah penulisan fi'il mudhari. Fi'il amar ni adalah mengikut kaedahnya fi'il mudhari. Amar kan sama dengan mudhari, untuk kemudian, dilakukan kemudian. Maka dia kalau ikut mudhari, Ya budu. ya buduna. Ya buduna. Maka Apabila amar jadi potong nun, tambah potongnya alif, ganti dengan matikan ain. alif. Ingat, apa nama kali-kali dia tu tahu makcik wah. Ahlan Puan Salmiah. Salmiyah. Okey, kita sambung ke contoh selanjutnya. Ya. Saya ambil contoh yang terakhir daripada abada yang budu. Surah Al-Kafirun. Ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala, dan aku tidak pernah. Wala ana, dan aku tidak pernah 'abidun, menjadi penyembah. Menjadi seorang penyembah. Ma'abadtum, apa yang kamu Abatum yang kamu sembah. Wala ana abidum ma'abatum. Tadi kita di atas jumpa u'budu. Sekarang abidun. 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 Penyembah. Orang yang menyembah disebut abid. Kita lah abid, bukan kita ni.
Alah, Abid berarti orang beribadat. fa'ilun. Fa'ilun. Isim fa'il. Abid juga termasuk daripada isim. Kat mana Ustaz tak jumpa lah. Mana dia ni? Wala anak abidum ma'abatum. Muka sebelah. Sebelahnya. Oh, bukan sebelah. Belah. 313. Oh, patut. Okey. Patut. Dia Ismul ketiga. fa'il ya. Ismul fa'il untuk abid. Oh, 13. Okey. Wala ana abidum ma'abatum. Dan Abid. tidak aku menyembah apa yang kamu sembah. Hmm. Hmm. Ya isim fa'il ya. Isim fa'il daripada abada ya'budu. Abada ya'budu abdun. Wa huwa abidun. Wala ana Kadzaka ma'budun ma'bud. La ta'bud abdun. Abdun. bidun ni apa dia tak? Jadinya? Satu-satu. Tak, jadinya apa? Bidun ni. Dia fa'il ni. Bidun fa'il kan? Fa'il dan dia Dun. termasuk daripada isim fa'il. Dun memang fa'il lah. Bidun tu memang fa'il ke dun tu? Ya, memang fa'il. Oh, saya duk tengok tu jadi fa'il. Bukan keseluruhan abidun. Oh, okey. Nanti saya nak tanya kejap. Ada sesiapa yang tak ada muka surat 313 tak? Sampai saya punya buku tak ada 313 sampailah 328. Ada tak? Semua orang ada ke muka surat tu? Ada pula. Ada. Ada eh? Uh-uh. Dia tertinggal rasa. Nampak memang kemas, tak ada terkoyak ke apa? Ada. Dalam photostat mungkin dia tertinggal page tu. Oh, ni bukan photostat. Saya beli dengan mak angku ni. Sudah. Lama bertahun dah kan. Lepas tu, macam mana? Tak Mariam. apalah. Saya Photostat, photostat je nanti. Saya photostat je lah nanti. Okey. Ataupun sesiapa yang datang kelas Ayahat, tolong bawa buku ni lah. Nanti saya pinjam photostat je. Boleh. Muka Aku surat tak berapa? datang. Muka surat berapa? 313 sampai 328. Okey. Banyak juga tu. Banyak. Tapi buku memang dia tertinggal kan. Tak sengaja. Tak ada. Tak apa. Saya photostat kan, insya-Allah. Makku dia susah nak Okey. tidur kan, susah nak tidur. Susah nak keluar. Tak besok mak aku tak datang kelas. Okey, terima kasih. Besok you photostat. Sama-sama, terima kasih. Sama. Bonting. Okey, tak apa. Saya ada yang ni contoh-contohnya nanti untuk dipelajari. Kalau pun ada contoh yang lain nanti boleh ditanyakan lah. Ini hanya ambil yang penting-penting saja yang saya rasa penting untuk setiap contohnya. Okey. Wala ana abidum ma'abattum. Abid dia termasuk sifir 1A kerana dia berasal daripada abada ya'budu. Abada ya'budu. Isim fa'ilnya adalah abidun.
Okey. Ya, ya. Contoh selanjutnya dari perkataan fasaqa yafsuqu. Hmm. Fasaqa yafsuqu. Fasaqa yafsuqu. Fasik. Fasik. Bahasa kita fasik. Ada. Ya. Fasaqa yafsuqu, apa maknanya fasaqa yafsuqu selain daripada fasik? Munafik ya, bukan? Bukan. Munafik dah harus keluar. Fasik ni dia. Fasiknya apa bahasa? Itu kan daripada bahasa Arab. Yang bahasa Melayu apa? Berdosa. Tak tahu lah. Dosa. Ha? Itu berbuat dosa atau jahat. Itu. Oh, berbuat dosa. Okey, contohnya saya ambil satu saja di sini. Daripada fasiqun, fasaqa yafsuqu, daripada surah Al-An'am 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Fa innahu, kerana sesungguhnya, Ya. Rijsun. kerana sesungguhnya, fa innahu rijsun, semua itu kotor. Rijsun atau najis, ya. Au fisqan, Atau fasik. atau kotor, ya. Uhilla, au fisqan atau binatang yang kotor tersebut, uhilla, Di halal. uhilla disembelih. Disembelih. Ahalla yuhillu artinya disembelih. Uhilla atau binatang yang disembelih ghairillah, atas nama Allah. selain Allah. Li ghairillah, Dengannya. selain Allah. Allah. Fasaqa yafsuqu fisqan. 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 Fi'lan. Fi'lan. Fisqan itu sama dengan fi'lan bentuknya. Fisqan dia termasuk kumpulan apa? Fasaqa yafsuqu, Isim. Isim. isim apa? Masdar. Fisqun. Fasaqa yafsuqu berarti isim masdar. Fiskun mazda. Fiskon sama ya? Sama. Oh. Waktu mana nak digunakan kon alif? Kena nak fiskun. Dia bila digunakan alif atau tanwin atas dua, ya. Baris Doma. dua atas tu, ataupun fiskun atau baris tanwin, doma tanwin, ya. Bila dia menjadi objek ataupun dia dalam kedudukan maf'ul, itu akan berbeza. Setiap apa nama
kedudukan dia. Kalau dia menjadi objek, maka dia akan berbaris Fiskun. atas. Fiskon. Okey. Okey. Kalau dia menjadi pelaku, fa'il, maka dia akan menjadi baris depan. Dua depan tanwin ya dhammatain. Kalau dia datang selepas haraf jar, maka dia akan menjadi baris bawah. Ataupun dia menjadi mudhafun ilaih, dia akan berbaris bawah. Fiskon ini adalah fiskon ini ada fa'il dia kan? Fiskon. Fa innahu jirisun fiskon. Ada tak fa'il di sini? Adakah dia jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fa innahu rijsun. Ini isim Fa'il tak ada sebab dia jumlah ismiyah. ismiyah Mula ni. Ya. Ismiyah. Bukan ismiyah. Inna. Ya, Isim jumlah inna. ismiyah. Inna. Isim inna. Taukid. Isim inna. Taukid. Ismiyah lah. Jadi ustaz dia kena ada isim inna, khabar inna, dia tak ada lah fa'il, maf'ul bih kan? Tak ada. Innahu rijsun atau fiskon. Mana kalau kita tengok berarti dia fiskon. Kenapa berbaris atas? Kenapa baris atas? Sedangkan di sebelumnya ada rijsun. Khabar. Isim kana, mana isim kana? Foto dong. Isim ina, mana isim ina? Isim ini rijsun lah. Pandai dah. Dia dah. Isim ina hu. Isim inna hu. Isim ina hu. Khabar ina Rijsun au faskon. rijsun. Rijsun saja. Manakala fiskon ni apa dia? Kenapa tiba-tiba dia berbaris atas? Tiba-tiba. Fiskon tu. Tak fikir. Tak tahu. Tengok ayat tu, Ustaz? sebelumnya. Illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin. Tengok selepas au semua berbaris atas. Au daman, au lahma. Maka datang juga au yang ketiga, au fiskon. Baris atas, maka dia disebut tawabi. Mengikut, tawabi ini mengikut. Selepas au baris atas. Tak semestinya. Tak semestinya. Kerana dia datang menjadi apa? Audaman. Dimulai dengan maitatan. Maka dia ikut audaman. Maitatan menjadi apa? Khabar kana. Khabar inna. Itu. Dia tawabik dari depan. Jauh. Jauh. Jauh tak terduga. Jauh tak terduga. Tak boleh nak sebut. Selepas au akan berbaris fathah.
Oke, boleh? Nah, jadi di sini fiskun itu artinya apa? Fiskun di sini adalah binatang yang tidak disembelih karena Allah. Objek lah. Ya, objek dia. Objeknya. Jadi binatang yang tidak halal pun disebut fiskun. Fiskun. Bukan hayawan ya. Bukan hewan. Dalam app ni dia terjemahkan fiskon kejahatan. Kejahatan. Nah, karena hewan yang disembelih tanpa nama Allah itu adalah suatu kejahatan. Kemungkinan dia disembelih, disiksa lah, ya, atau di apa, maka itu kejahatan kepada hewan. Ya. Kalau kita nak sembelih, maka betul-betul lah kita sembelih. Sekali potong, terus dia mati hewan tersebut. Dalam menyembelih macam tu kan disunahkan dengan pisau yang tajam. Tak boleh kita menyembelih dengan pisau yang tak tajam, akhirnya dapat menyiksa haiwan tersebut. Okey, boleh contoh ni? Ustaz, ada satu ustaz tu kata, kalau kita nak sembelih lembu korban ke, jangan asah pisau ke depan lembu tu. Memang. Itu lembu akan marah. Lagi-lagi kalau lembu UPM. Boleh. Sebab dia dah masuk universiti. Lembu jangankan macam tu. Lembu tengok lembu sebelah disembelih pun dia akan menangis, lembu tu. Oh tu. Dia duk bunyi tu dia menangis Keluar mata dia. Saya sering ikut korban kan, bahkan menyembelih juga. Kalau lembu di sebelah dengan lembu, maka kalau nak dipotong kena bagi penutup lah, biar dia tak nampak. Kalau dia dah nampak sebelah tu, menangis dan boleh mengamuk lepas tu kalau dia nampak tu. Maka itu kaedahnya macam tu. Dia kena tutup, tak nampak, baru dia boleh disembelih. Jangankan pisau, dia tengok boleh nampak sebelahnya dipotong pun dia dah rasa. Lembu macam tu. Orang lah. Ada sensitif. Okey, ada soalan lain untuk contoh surah Al-An'am? Al-An'am kan tajuk surah ni pun dah cantik, Al-An'am, binatang ternakan. Maka di situ digambarkan macam mana haiwan-haiwan yang yang boleh dimakan, yang di sini tak boleh dimakan. Rijsun atau fiskon. Okey, boleh? Kalau tak ada soalan, kita sambung ke contoh. Okey, sambung. Wasal. Okey, qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu.
Faqtulu. Qatala artinya dalam kamus biasa membunuh. Qatala. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum Saya ambil contoh di inda buku pertama tu. Nombor 1. bari'ikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Al-Baqarah ayat 54. Faqtulu dan bunuhlah dirimu. Anfusakum ya dirimu. Dzalikum khairul lakum. Hal itu ada Lebih baik baik bagimu. bagi kamu. Itu dzalikum khairul lakum. Khairun lebih baik bagimu lakum inda bari'ikum. Di sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Bari'ikum, bari itu berarti al-bari itu menjadikanmu. menjadi Fataba 'alaikum, maka bertaubatlah. akan menerima taubat. Bari'ikum. Apa tu? Bari'ikum ada tadi? Bari'ikum, Tuhan yang menjadikan. Oh. Tuhan yang menjadikan. Maka apatah bertaubat atas kamu. Fataba 'alaikum, maka Allah akan menerima taubat. Menerima taubat atas kamu. Al-Baqarah ayat 54. Faqtulu anfusakum Maka contohnya yang sesuai adalah faqtulu. 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 Qatala yaqtulu. Amar. Qatala yaqtulu uqtul. Uqtul. Faqtulu. Amar untuk antum. Uqtulu. Uqtulu if'alu nama. Uqtulu wazannya fi'il amar. Sama macam yang contoh di atas tadi. Uqbudu. Uqtulu, uqbudu. Sama. Artinya apa uqtulu? Bunuhlah. Bunuhlah Dirimu. kamu. Anfusakum. Bunuhlah. Maksudnya apa di sini? Bunuh diri. Mana Allah setuju pada orang Yahudi suruh bunuh diri dia apa? Dia tu Orang Yahudi suruh bunuh diri mereka kerana itu lebih baik bagi kamu. Kerana itu lebih baik daripada menyekutukan Allah. Macam tu. Bukan masa mereka duk tanya lembu jantan, lembu betina macam tu bukan. Ini semasa mereka menyembah anak lembu. Mereka menyembah anak lembu semasa Nabi Musa bertemu Allah. Okay. Mereka membina patung lembu emas. Lepas itu mereka menyembahnya. Lepas itu Nabi Musa turun, nampak macam tu, Nabi Musa kata, kalian semua orang-orang yang zalim. Maka turunlah ayat memerintahkan mereka untuk bunuh diri mereka sendiri. Ada yang menafsirkan saling membunuh, ada yang menafsirkan membunuh diri sendiri. Itu macam tu. Ustaz, kalau mereka bunuh diri sendiri tu, maksudnya mereka tu akulah pada perintah Allah, masuk surga lah maksudnya. Ya. Jadi ini termasuk
perintah, jadi syariat lah. Jadi syariat bunuh diri itu dalam agama Yahudi semasa itu ada. Tetapi dalam Islam sekarang tak ada syariat. Syariat bunuh diri adalah haram. Berlainan. Syariat-syariat antara Nabi adalah berlainan. Salah satunya inilah bunuh diri dalam ajaran Nabi Musa ketika itu, ya, pada zaman kaum Yahudi yang sangat degil, maka itu lebih baik daripada mereka menyembah anak lembu. Itu perintah Allah terus. Maka itu termasuk siapa yang berbuat macam tu berarti dia menjalankan perintah Allah, maka dia diterima taubatnya. Oh, that mean bunuh diri ni macam apa orang kata apa ya dia cakap apa dosa, menebus dosa lah kan. Menebus dosa. Dalam artian menebus dosa. Maka kalau ada orang mengatakan sekarang bunuh diri itu adalah jalan, maka tak ada. Syariat itu dah dimansuhkan, tidak ada dalam syariat Islam sekarang bunuh diri itu suatu perkara yang sangat dilarang oleh Allah. Okey, boleh? Ustaz, bari'ikum maksudnya apa? Bari'ikum artinya Tuhan yang menjadikan kamu. Okey. Ada tak apa nama Asmaul Husna? Al-Bari. Al-Bari. Itu kan ada kan? Al-Bari. Tapi kalau Allah, bari itu merancang. Al-Bari merancang. Betul. Jadi di sini bukan pencipta, ditafsirkan, diterjemahkan menjadikan. Berarti menjadikan itu merancang. Allah dah merancang. Semua dah ditakdirkan Allah. Dia dirancang Allah. Zaman Nabi Musa, siapa yang bermaksiat, kufur kepada Allah sampai menyembah itu, maka Allah rancang dengan azab, dengan balasan bunuh diri. Itu adalah takdir Allah. Allah dah tetapkan macam tu. Tapi berlaku lain kepada zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Maka itu tak ada macam tu. Itulah bari. Allah dah merancang semuanya. Al-Bari'ul apa? Yang Asmaul Husna itu ada semua kan? Itu salah satu sifat Al-Bari'ul Musawwirul batin zahir mada. Itu semua sifat-sifat Allah. Jadi kalau diartikan secara Asmaul Husna, dia adalah Tuhan yang maha merancang atau Tuhan yang maha menjadikan di sini. Wa makarullah merancang. Anfusa maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Objeknya yang dibunuh siapa? Diri sendiri. Enggak ada soalan yang lain? Tiada.
Al-Bari'ul Musawwirul Ghaffar. Nah, itu ya, Al-Bari'ul Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Al-Mutakabirul Qal. Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar. Nah, jadi selepas Khaliq, Allah Maha Mencipta, Allah juga Maha Al-Bari, dekat. Sama dekat-dekat dengan Al-Khaliq. Lepas tu Al-Musawwir. Lepas Allah bersifat Al-Bari, maka Musawwir, membentuk rupa. Macam mana rupa suatu kaum. Lepas tu Al-Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Itu Asmaul Husna. Oke, kita sambung contoh daripada kota layak tulu Ali Imran ayat 144. Contoh yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Afa imma ta. Apakah jika dia wafat, mati, au qutila, au dibunuh, in qalabtum, kamu berbalik ke belakang, murtad, ala aqabikum. Ali Imran 144. Ustaz, Faim tu apa Ustaz? Faim. Afaim, apakah jika Adakah? Adakah? Fa maka. Fa maka. In. Jika. In. Oh, jadi keseluruhannya. Apakah jika? Oh, apakah? Kalau gini, maka apakah jika? Dia juga, maka apakah jika? Apakah jika mata yang mutu. Mata yang mutu. Mata yang mutu. Au qutila atau dibunuh. Okey. Qalabtum qalaba. Qalaba. Berbalik. Qalib. Qalbun. Bolak-balik. 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 Atas aqabikum. Aqaba. Ala aqaba. Aqabikum artinya aqaba. belakang. Belakang. Kamu. Apakah kamu mati atau dibunuh bolak-balik atas belakang kamu? Macam mana dia punya translate dia? Apakah jika dia wafat atau dibunuh? Saya bacakan yang apa nama sini. Adakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang menjadi murtad? Itu. Menjadi, di sini ada tambahan menjadi ya. Ini apakah kematian kamu dibunuh atau kamu mata tu tadi Ustaz tak ambil. Adakah kamu mati dibunuh atau jika dia dia. Okey, faham. Adakah jika dia wafat dibunuh au qutilu dibunuh. Kamu bolak-balik nak pergi belakang balik. Macam tu nak dia berbalik.
kamu bolak balik nak ke belakang balik. Ke Macam tu Ustaz. belakang. Adakah In kamu nak qalabtum. murtad? Adakah kamu nak murtad? Ala aqabikum, menjadi murtad. Ala aqabikum, ke belakang. Ala ke aqabikum, belakang. Artinya apa? Menjadi murtad. Murtad. Jadinya apabila kamu dibunuh, macam mana dia punya tafsiran dia? Ini berkaitan dengan Nabi Muhammad ya. Ini ayatnya sebelumnya kita baca dulu, wa Muhammadin illa rasul, dan Nabi Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Jadi Nabi Muhammad rasul. Rasul ini adalah utusan Allah. Dia makhluk ciptaan Allah juga, boleh mati, boleh wafat. Maka di ini peringatan kepada orang-orang mukmin ketika itu, sekiranya Nabi Muhammad wafat atau terbunuh di medan perang ini, sebelum perangan ya, adakah kamu wahai para muslimin, orang-orang ansar, in qalabtum ala aqabikum, kamu berbalik ke belakang. Okey. Makna ada apabila Rasulullah wafat, adakah kamu nak U-turn balik kepada agama lama? Itu maksud daripada ayat potongan ini potongan saja ya. Tapi maknanya panjang di situ ya. Maksudnya cerita bahasanya Rasul itu sama seperti Rasul yang dahulu. Lepas itu wafat. Maka dikatakan oleh Allah berfirman, adakah jika dia Rasulullah wafat atau terbunuh oleh seseorang dalam peperangan atau dalam apa, wahai para muslimin, adakah kamu akan berbalik? In qalabtum, kamu berbalik. Ala aqabikum, ke belakang. Aqab tu ke belakang. Aqaba ya. Aqaba, Kembali ke belakang. Dalam app ni, Aqaba tu dia kata tumit kamu. Tumit tu kan di belakang. Itu. Jadi tumit, Aqaba itu akbun artinya secara harfiah adalah tumit. Tumit kaki. Itu, dan diterjemahkan juga menjadi punggung juga. Aqaba ini belakang nih. Jadi maksudnya kembali ke belakang, bukan maksudnya kembali ke tumit ya, tapi ini istilah saja, arti kiasan, bahasa kiasan. Adakah kamu nak balik kepada yang lampau, menjadi orang-orang jahiliyah lagi, murtad. Dalam artian murtad, mereka keluar daripada Islam. Itu. Kutila. Oke ya. Yang kita ambil di sini kutila. Apa artinya kutila? Dibunuh. Jadi tak tahu siapa yang membunuh, siapa yang akan membunuh. Ini hanya peringatan saja. Maka kita di sini katakan bahwasanya kutila ini adalah fi'il apa? Qutila. Yaqtulu, qutila. Mudhari'. Majhul atau madi? Madi. Majhul. Qutila. Ya, madi. Qutila. Madi majhul. Fu'ila. Qalabtum. Qutila. Fi'lun. Siapa pandai tu madi majhul. Madi. Majhul sebab dhammah tu kan. Tu kan. Ya. Majhul. Oke. Qutila fi'il madi majhul. Qatala
yaqtulu. Kalau kita tasrifkan qatala yaqtulu qatlun. Fahuwa qatilun. Qatil fa'ilnya. Yang membunuh disebut qatil. Orang yang terbunuh disebut wahuwa maktulun. Wadaka maktulun. Orang yang terbunuh disebut maktul. Fi'il amarnya uqtul. Fi'il nahinya la taqtul. La taqtul. Alatnya apa? Maktal. 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 Masanya miktal. Maktal. Miktal. Qutila. Qutila. Lepas tu fi'il mudhari' majhulnya apa? Yuqtilu. Yuqtalu. 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 Qatala, qatalu, qatalat. Nah, itu fi'il tasrif lugawiyahnya. Istilahnya qatala yaqtulu qatlun fahuwa qatil madaka maktulun uqtul la taqtul maktalun miktalun qutila yuqtalu. Qutila fi'il mudhari' fi'il madhi majhul. Oke. Nah, jadi kita boleh tahulah kenapa qutila di sini. Jadi Asalnya nak dari cari naib fi'il. naib Naib fa'il. fa'il. Naib fa'il itu nanti. Naib fa'il. Dibunuh kamu berbalik. Nah, Kenapa tak ibun naib fa'il? Dia wafat atau dibunuh? fa'ili Ah. anta. Naib fa'ilnya anta. Sampainya anta. Dalam la tu. Mustatir. Berarti. Di sebalik qutila itu ada apa nama naib fa'il. Adakah jika dia Muhammadin la rasul qad halat min qabli rasul. Nabi Muhammad itu sama dengan nabi-nabi terdahulu. Lahir dan wafat. Makan dan minum. Itulah basyariah. Basyariatun nabi. Perlu memang ada basyariah nabi ya. Apa sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Kalau tak ada macam itu maka orang akan tak terima dengan kenabian tersebut. Ya perlu basyariah, sifat kemanusiaan, hidup mati, makan minum, Basyariah kemanusiaan. Basyar. Muhammadun basyarun. Nabi Muhammad basyar. Walaysa kal basyar, tapi bukan manusia biasa. Nabi Muhammad pergi pasar, pergi pekan, itu kan diceritakan semua dalam hadis. Itu kan semua ada tertulis dalam hadis. Karena Nabi Muhammad memang dia hidup dengan masyarakat. Nabi Muhammad menjahit selipar. Nabi Muhammad makan dengan para sahabat. Macam mana makan Nabi? Dengan yang dikatakan jari, 3 jari macam tu. Itu yang menjadikan sekarang sebagai sunnah Nabi. Nabi Muhammad minum 3 kali. Itu semua ajaran-ajaran Nabi. Nah, kalau tak ditunjukkan macam tu, tak tahu macam mana kita nak ikut sunnah Nabi tersebut. Contoh Nabi diam di rumah saja, maka para sahabat tak jumpa macam mana Nabi minum, macam mana Nabi makan. Nah, itu. Okey, ada soalan yang lain? Okey, sambung. Boleh ke tak? 10:17.
Oke, kita sambung. Innakum raditum. Sambung kepada qatala dah siap. Qa'ada. Sekarang qa'ada yaqudu. Qa'ada artinya secara bahasa adalah duduk. Qa'ada. Maq'ad adalah tempat duduknya ya. Maka kita ambil contoh daripada surah At-Taubah ayat 83. Contoh yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innakum raditum bil qu'udi awwala marratin faq'udu ma'al khalifin. Innakum raditum. Innakum sesungguhnya kamu telah redha. Ana dia tak ada jumpa. Raditum redha ya, redha. Ayat ke berapa ni? 1, 2. Kau ada. Kau ada nampak tak? Dah jumpa tak? Kau ada jumpa 1A muka 314 kan? 314 contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Oh, ada. Okey. Innakum raditum bil qu'udi awwal marratin faqulu ma'al khalifin. Sesungguhnya kamu redha. Kamu redha atau Dengan rela kedudukan. ya. Rela. Redha dengan duduk awal. Bil Duduk awal. qu'udi. Tidak pergi pergi berperang kali pertama. Awwala marrah. Qu'ud artinya duduk. Berarti artinya apa? Duduk di sini tidak pergi berperang. Itu diterjemahkan macam itu. Atau marratin. Tidak boleh memerangi musuh bersama. Sesungguhnya kamu telah redha tidak pergi berperang kali pertama. Kali yang pertama ni awwala marrah. Awal tu pertama, marrah tu kali. Oh, pertama kali. Faq'udu, maka duduklah. Tinggallah. Ma'al khalifin. Orang-orang yang Karena bersama-sama al-khalifin, orang yang tidak ikut berperang. Khalif ni macam selisih kan? Betul. Macam mana? Khalifin tu khilaf, dari kata khilaf. Berselisih. Tapi di sini aslinya berselisih apa? Berselisih dia tidak ikut perang. Ada orang ikut perang tapi dia yang tidak ikut berperang. Jadi ada perselisihan lah. Jadi bukan perselisihan ni tak akur, bukan. Maksudnya antara perang dan tidak perang, macam tu. Antara malam dan pagi, antara gelap dan terang. Macam turn pun boleh kat ni kan? Ambil turn lah. You ambil turn pagi, I ambil turn petang. Macam tu. Boleh tak? Itulah, itu maksudnya berselisih. Ma'al khalifin boleh? Ma'al khalifin boleh. Ma'al khalifin. Jadi selisihan di sini berselisih, bukan berselisih pendapat. Berganti-ganti antara orang bergantian antara orang yang berperang dan tidak berperang. Okey. Maka dikatakan khalif. Ini ayat ditujukan kepada orang-orang munafik yang tak nak ikut perang. Orang-orang munafik ya. Innakum raditum bil qu'ud. Kalau kamu udah redha, orang-orang munafik ni, dia kalau disuruh perang maka banyak alasan orang-orang munafik ni. Banyak inilah, macam itulah. Maka kata Rasulullah, kalau kamu redha tak nak ikut perang, duduklah dengan orang-orang yang tak nak ikut perang.
Maka di sini kok ada apa nama? Artinya apa? Bil qu'udi. Qu'ud artinya ada fa'udu juga. Qu'ud artinya tidak berperang atau duduk ya. Di sini ditafsirkan tidak berperang, Rehatlah, rehat. rehat. Apa ni? Rehat tu bukan makna dia letih, tapi macam dia sikit degil lah, tak nak ikut perang kan? Malas. Malas. Duduk. Secara bahasa qu'ud adalah duduk. Duduk di rumah lah, tak nak ikut perang, duduk di rumah saja. Faq'udu artinya duduklah. Fi'il amar. Ada dua, berarti yang pertama adalah qu'udun. Qu'udun. Yang kedua faq'udu. Uq'udu. Innakum raditum. Radi ni makna diri sendirilah. Jika kamu redha atas diri kamu, maka duduklah daripada pertama kali sehingga kamu diperintahkan. Faq'udu, maka duduklah kamu bersama orang yang berselisih. Betul, radi itu untuk diri sendirilah kan? Ya, untuk mereka sendiri, orang-orang munafik. Qu'ud berarti dia fa'lun. Maklum, ku'ud, tinggal, duduklah, tinggal di rumah. Ada dua di sini, faq'udu dan qu'udun. Qu'udun dia apa? Fi'il apa? Dia termasuk kumpulan apa? Isim, masdar. Isim masdar. Isim masdar, betul. Isim masdar. Asalnya qa'dun. Qa'dun. Fa'lun ya. Fa'lun, qa'dun ya. Ma'al qa'idin. Faq'udu ma'al qa'idin.
Faqudu. Duduk. Faqudu fi'il amar. Faqudu fi'il amar ya. Ijlis pun duduk juga. Faqudu ijlis jamak. Oke, boleh? Faqudu dari kata asalnya qa'ada. Qa'ada yaqudu. Qa'dun atau qu'udun. Qa'idun. Orang yang duduk disebut qa'idun. Apa nama, jika kamu tak nak ikut saya, kamu duduk saja di rumah. Itu nak guna perkataan apa? Qu'ud ke ataupun macam mana? Qu'ud. Qu'ud Duduk di rumah berarti perintah. Kalau duduk di rumah faqudu. 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 Tinggal je di rumah. Tinggal je di rumah. Tinggal di rumah. Itu pun kerana itu tinggal bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Uqud fi'il amar. La taq'ud, jangan duduk. Alat untuk duduk disebut apa? Kerusi. Maq'adun. Maq'adun. Maq'adun isim mardah lah tu kan? Maq'adun isim alat. Isim alat. Alat untuk duduk atau benda ya. Berarti kerusi bahasa Arabnya maq'ad. Tapi kalau orang apa bezanya kursi dengan maq'ad? Kerusi ini untuk seorang-seorang. Nah, kursi itu seorang. Kalau maq'ad dia bangku. Ma'had tafiz, bangku tafiz. Itu ma'had ain tuh, ain ma'had. Kalau ini qaf, maq'ad. Kalau digunakan ain, pondok ma'had. Kalau gunakan qaf menjadi maq'ad, berarti bangku. Bangku, paham kan bangku? Kursi panjang, itu maq'ad. Stul. Nah, stul. Kalau yang kursi sebiji-sebiji namanya kursi. Kursiun. C-H-A-I-R, chair. Dalam surga tu muttaqi'i. Dalam surga kursi panjang. Itu yang membezakan. Muttaqi'i. Muttaqi'i itu bukan berdepan-depan kan? Muttaqi'i ala sururin mutaqabilin. Berhadapan. Facing. Kalau kursi dalam surga tu apa? Kursi dalam surga. Dia kata kursi tu panjang. Macam pelamin. Ala saririm mutaqa. Sururin katil. Katil. Katil sururin. Apa nama orang Indon kata apa? Sururin dia kata apa? Dipan. Dipan. Dekat-dekat dengan lipan lah. Dipan. Oke, boleh? Boleh. Jadi itu perbezaannya antara qu'ud dengan apa nama faqudu. Qu'ud dengan faqudu. Qu'ud, faqudu fi'il amar. Maka daripada qa'ada ni keluar qa'dah, qa'dun. Qa'dah artinya apa qa'dah? Zulqa'dah. Qaidah Zulqa'dah. Yang betul Zulqa'dati. Bukan qaidah. Yang betul Zulqa'dati. Tapi kita dah terbiasa Zulqa'idah ya. Yang betul tu Zulqa'dati. Artinya apa? Bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan untuk Du tu mempunyai, Qa'dah tu duduk. Jadi bulan Dzulqa'dah tu kebiasaan orang Arab
dahulu adalah duduk di rumah. Habak keluar. panas. Tak keluar kemana-mana. Sebab apa? Karena nak datang selepasnya adalah Dzulhijjah. Persiapan untuk haji. Maka orang Arab bulan sebelum haji itu duduk rumah. Persiapkan bekal-bekal yang ada nak pergi haji. Mereka tak ada yang pergi-pergi mana-mana. Itulah kenapa ada istilah bulan Dzulqa'dah. Lepas itu datang Dzulhijjah. Tapi bila dah sampai ke istilah Melayu menjadi Dzulqa'dah. Dzulqa'dah berarti bulan yang mempunyai qa'dun, duduk. Artinya apa? Kita disuruh duduk di rumah saja. Tradisi orang Arab daripada dahulu untuk menyambut datangnya bulan Dzulhijjah. Okey, cukup aku. Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kepada contoh qa'ada yaqudu. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan untuk contoh kataba yaktubu. InsyaAllah. Ada soalan untuk